Bayangkan Quran ni baca tak faham pun boleh tersentuh hati, apa lagi kalau faham. Pakcik tu langkatan teriak, saya duduk sembang-sembang dengan imam. Dia mai duduk dengan kami. Itu dia kata apa? 58 tahun saya dapat agama ni. Seolah-olah hari ni hari pertama saya masuk Islam balik bila dengar dan faham apa saya baca dalam Quran, dalam salat. Tuan-tuan, sebenarnya dengan hanya berjalan, bergerak, berjumpa dengan orang hak tu pun Allah dah sayang dan redha. Cuma kadang-kadang saya sendiri, kita suka duduk dalam rumah. Kita suka tak mau pergi mana-mana untuk cerita pasal agama. Kita mengaji banyak dah. Kita faham banyak dah. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah. Kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Hakikatnya Allah yang himpun dengan kita, menyempurnakan satu perintah Allah yang cukup besar. Tunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Man yuridillahu bihi khairan, kata Nabi, falyufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dengan agama. Allah akan mudahkan dia untuk jalan-jalan mendekati Allah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang sahabat yang Nabi endorse ilmu. Hujung hayat Nabi SAW, Nabi pimpin Mu'adz bin Jabal daripada kota Madinah menuju ke persisiran bandar Madinah. Nabi nak hantar Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke bumi Yaman untuk buat dakwah di sana. Dalam perjalanan, dalam masa yang singkat Nabi hantar Sayyidina Mu'adz ni, tuan-tuan, banyak pesan Nabi. Banyak soal jawab yang berlaku di antara Nabi dengan Sayyidina Mu'adz. Tapi ada satu doa yang Nabi SAW ajak Sayyidina Mu'adz dan minta kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, jangan pernah tinggal doa. Siapa dia Mu'adz bin Jabal? Satu orang di kalangan para sahabat yang ilmu dia, sehingga Nabi beritahu nanti di mahsyar Mu'adz akan pegang panji, di belakang Sayyidina Mu'adz ialah para ulama. Nak begitu Mu'adz ialah ketua para ulama. Ilmu Sayyidina Mu'adz bin Jabal di endorse, ditauliahkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi pesan pada Sayyidina Mu'adz, jangan tinggal doa. Tuan-tuan, kita dah hafal dah pun doa tu. Cuma kadang-kadang nak amal dia tu lupa. Tak amal lagi. Sekali masuk Aisyah, lupa amal lagi. Sekali subuh, tak amal lagi. Hafal-hafal dah ni, tapi tak dapat taufik. Sebab tu doa ni sendiri ialah doa untuk memohon taufik daripada Allah. Sebab tu Nabi ajak, Nabi minta Mu'adz yang macam ni punya ilmu, macam ni punya taqwa, macam ni punya keadaan hubungan dengan Rasulullah, jangan pernah tinggal doa ni. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, paling-paling lah kalau panjang kuliah malam ni pun, doa ni kita cuba istiqamah. Paling-paling takut lupa semua. Paling doa ni istiqamah. Teringat doa ni, teringat saya sekali lah. Nabi pesan, jangan tinggal Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dah apa dah semua pun. La ilaha illallah. Pendek je doa tu. Ada apa yang mahal sangat dalam doa tu? Pertama, Nabi sendiri ajar pada Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang kedua, apa yang dipohon dalam doa? Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Ala zikrika, ke atas mengingatimu. Wa syukrika, supaya sentiasa terus bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, cantikkanlah amal aku. Percantikkanlah amal aku. Allah Subhanahu wa ta'ala nak amal yang paling cantik pada kita. Dan masalahnya, kita semua sepanjang hidup daripada awal sampai daripada kita mula mengenal, memahami makna kehidupan ni, kita pun tak tahu hakikatnya amal mana yang paling cantik. Agak-agak tu, siapa tahu amal dia mana paling cantik yang dia nak bawa depan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan, kitab At-Tawwabin. Tuan-tuan buka kitab At-Tawwabin. Tuan akan jumpa satu riwayat berkenaan satu orang lelaki yang hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh daripada bandar Madinah. Dia ni kaki mabuk. Dia ni jauh daripada Islam. Walaupun ramai di zaman tu ulama, ramai di kalangan tu tabi'in. Dia hidup sezaman dengan Sayyidina Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bishr Hafi rahimahumullah. Tuan-tuan buka, tuan-tuan ingat nama ni. Tuan-tuan, di antara cara nak ingat nama sahabat, nama tabi'in ni, kita dapat anak, kita dapat cucu, buh nama tu. Tengok, kita tak ingat. Saya letak nama anak sihat nombor 4, Unais. Balik kampung, jumpa adik-beradik, buat makan. Ada yang tanya, zaman law punya nama. Pelik-pelik nak sebut pun payah. Unais. Tak pernah dengar nama-nama pelik-pelik lagu ni. La ilaha illallah. Itu kan nama sahabat Nabi. Itu kan nama kunyah Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik khidmat dengan Nabi daripada umur 8 tahun sampai 18 tahun Nabi wafat. Nabi SAW kalau panggil Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, jarang Nabi panggil Sayyidina Anas dengan panggilan Ya Anas. Jarang. Nabi kalau panggil Sayyidina Anas bin Malik, Nabi akan panggil Ya Unais. Ini special dalam bahasa Arab ni, dia ada isim tasghir. Isim tasghir sebab kata ganti nama pengecil. Ikan kita sebut apa dalam bahasa Arab? Samak. Mengai dapat ikan kecil. Kawan kata, "Mo samak hadha sumaik." Ini bukan ikan ni, ini anak ikan. Dan ikan besar samak. Ikan kecil sumaik. Singo Asad. Anak singo Husain. Dia punya kata Omar. Nama besar Omar. Satu orang masa kecil orang tak panggil dia Omar, orang panggil dia Umair. Isim tasghir. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Unais, letak nama anak Unais. Sudah ingat. Satu orang tabi'in yang hidup sezaman dengan Ja'far As-Siddiq. Nama dia Sayyidina Bishr Hafi rahimahumullah. Sayyidina Bishr Hafi ni dulu kaki mabuk. Hari-hari berlalu dalam hidup dia minum arak. Cuma satu hari tu, tengah dia mabuk jalan kaki balik rumah, tiba-tiba dia nampak ada satu cebisan kertas atas tanah. Dia pun angkat cebisan kertas tadi dan dia tengok ada tulisan Allah. Ada tertulis nama Allah. Masa tu tengah mabuk. Masa tu tengah bermaksiat pada Allah. Tapi kerana dalam hati dia masih ada iman, dalam hati dia masih ada ta'zim besarnya Allah, dalam mabuk tadi buat balik kertas ni. Sampai rumah dia letak kat tempat tinggi. Dan kerana terlampau mabuk, malam tu dia pingsan, dia tidur. Tuan-tuan, bila dia tidur pingsan, Allah hadirkan dalam mimpi dia satu suara mai. Suara tu kata, "Wahai Bishr, engkau telah angkat nama kami kat dunia, kami akan angkat nama engkau dunia akhirat." Tuan-tuan, dia bangkit saja menangis, teriak. Dia mandi, dia siap-siap dan dia start bertaubat pada Allah mulai hari itu. Dan dia buat satu nazar. Dia nazar mulai hari ini, kerana kaki ni banyak berjalan ke arah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ni aku Bishr takkan jalan atas muka bumi dengan kasut lagi lepas pada ni. Start daripada hari itu dia berkaki ayam mana saja dia pergi. Sebab tu dia digelar sebagai Hafi yang berkaki ayam. Bishr yang berkaki ayam. Allah muliakan dia kerana taubat dia, kerana amalan dia, kerana keadaan jantung hati yang masih ada Allah dalam hidup dia. Kalau dia lalu satu jalan, Allah Ta'ala akan jadikan jalan tu bersih. Dan setiap lorong yang dilalui, lorong tu akan jadi bersih. Bumi akan tenggelamkan kekotoran. Sehingga semua jalan dilalui akan jadi bersih. Apa amal dia buat tadi? Dia cuma angkat satu cebis kertas yang tertulis nama Allah. Dan itulah ahsanu amala. Dan itulah amalan tercantik dia. Dan kerana amalan tu Allah redha, Allah ubah seluruh kehidupan dia jadi hampir dengan Allah.
Tuan-tuan jangan pelik mai pada KL cakap utara. Saya kampung kat mak buat cudak Kedah. Ayah kalau Kedah. Adik-beradik ramai kat Arau. Belakang istana tu, adik-beradik saya belakang-belakang. Tapi belah sana Jamalul Lail, saya bin Syihab. Sama nak tahu tadi? Lupa. Tuan-tuan, kenal Zubaidah, Sayyidatuna Zubaidah rahimahumullah ta'ala anha. Satu nama yang mungkin orang Melayu biasa kalau deboh dalam IC dia Zabaidah. Tapi saya dengar nama Zabaidah dan Zubaidah. Nama isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Satu orang khalifah, satu orang pemimpin yang satu ketika dulu merupakan khalifah Islam. Tuan-tuan, zaman Harun Ar-Rashid, Zubaidah isteri dia fikir macam mana nak mudahkan jemaah haji, kerana zaman tu bila jemaah mai untuk tunaikan haji, payah nak dapat ayak. Masa tu tak ada sistem pemparitan yang baik, masa tu tak ada sistem piping, masa tu payah nak dapat ayak. Sayyidatuna Zubaidah punya fikir, dia kata, apa kata aku bina terusan satu saluran air yang akan memudahkan untuk orang mai haji dapat mudah untuk ayak. Tuan-tuan, Zubaidah tak minta duit kerajaan. Zubaidah tak minta peruntukan kerajaan. Zubaidah beritahu kat suami dia khalifah yang dia akan membiayai sepenuhnya pembinaan terusan. Untuk seluruh tuan-tuan tempat. Tuan-tuan kalau yang pernah pergi haji, tuan-tuan kalau ingatlah, mungkin ada beberapa puluh tahun lepas, mungkin ada beberapa hak baru pergi haji. Tuan-tuan kalau ingatlah tuan-tuan nak pergi ke ke Allahumma salli alaihi wasallam ke Mina. Kalau naik bas, tuan-tuan akan perasan kalau pergi umrah biasa mutawif akan tunjuk dekat sebelah kanan di bukit tu ada macam tembok cantik ya, tembok elok lah. Tembok lama lah. Dan tu bukan tembok. Mutawif akan beritahu, tuan-tuan tengok belah kanan kat tingkap tuan-tuan tu, tembok tu ialah terusan Ain Zubaidah. Ain Zubaidah. Daripada zaman Harun Ar-Rashid sampai lah ni. Ada lagi terusan tu, cuma dah tak boleh pakai lah. Dan orang pun dah tak pakai sebab dibina dengan batu. Tuan-tuan, jutaan duit dikeluarkan oleh Zubaidah daripada duit dia sendiri untuk pembinaan. Siap bina, ayak lalu tak sampai juga, ada kerosakan. Zaman tu tak ada macam law. Law kalau pipe bocor dia ada water detector, neutron water detector daripada atas. Saya duduk dengan agensi nuklear Malaysia 6 bulan. Kami duk buat projek X-ray engine. Dan ada satu produk yang mereka buat, satu kajian ni mereka buat water detector. Daripada atas scan, masuk tracer, lepas tu scan. So kita dapat tahu tang mana bocor tanpa perlu korek sepanjang-panjang jalan. Kita korek tang bocor lah. Zaman tu mana ada water detector, tuan-tuan. Bila Ain Zubaidah ni siap, bocor tak tahu kat mana, ayak tak sampai, roboh balik semua. Roboh balik semua. Bina balik semula. Buat keluar duit lagi. Dan akhirnya terusan tu siap dan digunakan oleh jemaah haji tahun tu. Dan semua orang yang mai haji dapat manfaat daripada hasil kerisauan dan duit Zubaidah sendiri. Allah takdir Zubaidah meninggal. Khadimah yang berkhidmat dengan dia, melihat macam mana seluruh amalan ibadat dia, sedekah dia, kebaikan dia. Khadimah dia cerita sendiri dalam riwayat yang diceritakan dalam kisah ni. Khadimah dia cerita, setelah hari Zubaidah meninggal dunia, aku bermimpi bertemu Zubaidah dalam syurga. Dan aku tanya, wahai Zubaidah, amal apa yang hang buat ni? Pasti sebab hang bina terusan ni, maka Allah masukkan kau dalam syurga. Zubaidah kata, membina terusan tu merupakan satu perkara yang sangat besar. Dan Allah memberikan kepadaku pahala yang sangat banyak atas pembinaan terusan tu. Tapi bukan sebab terusan tu aku masuk syurga. Khadimah dia sangka hak tu ahsanu amal dia, hak tu lah amalan paling cantik dia. Bina terusan jemaah haji untuk mai tunaikan haji dapat air dengan baik.
Kata Zubaidah, bukan amalan tu jadi sebab Allah masukkan ku dalam syurga. Maka amalan apa wahai Zubaidah? Ada satu amalan, kata Zubaidah, ketika tu aku dalam istana bersama dengan dayang-dayang istana. Di kalangan wanita-wanita ada yang bersyair, berqasidah, bermain muzik, dan kami sedang mendengar dendangan syair-syair Arab. Syair Arab dia bukan macam syair Melayu. Dia punya penggunaan bahasa dia punya kedalaman makna kiasan dia. Uish, tuan-tuan, dia menusuk ke dalam jantung. Kadang-kadang kita rasa asyik dia. Saya baru balik pada Saudi. Alhamdulillah, daripada bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 saya duduk sana. Bulan 10 saya bergerak di Albania lebih kurang 3 minggu, 2 minggu lebih dekat Albania. Ada program dakwah, ziarah, jejak sirah kat sana. Dan kita jejak sirah dekat sana. Kita sewa JMC sebiji. Berapa kali tenggelam dalam padang pasir masa. Ada saya rakam. Tenggelam dalam padang pasir masa buat jelajah. Kita nak tahu jejak sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duk baca kitab lah. So tak puas hati. Tapi sendiri tang mana tempat tu berjadi, tang mana ayat Quran tu turun, tang mana hadis tu Nabi sebut, tang mana peristiwa tu berlaku. Kita pergi ziarah satu-satu tempat. Rohaniat tempat tu berdiri. Dia main sebab dia main menangis. Tuan-tuan, ada satu orang syekh kat sana, ada satu orang syekh. Dia antara orang yang berdakwah dengan syair. Ada satu syair yang dia baca. Saya tak hafal semua, tapi permulaan syair tu saja saya dah rasa, oh ya Allah, kata, ajib. Tuan-tuan bisa dengar kat YouTube, anak muda lah. Hal laka sirrun 'inda Allah bainaka anta wa bainallah. هل لك صدقات تخفى ما يعلمها إلا الله. Pernah dengar? Boleh cari kat YouTube. Saya pun tak tahu apa tajuk dia, tapi syekh tu baca memang makna dia cukup dalam. Hal laka sirrun 'inda Allah. Ada tak apa-apa di antara kita dengan Allah yang tersembunyi? Amal kita buat antara kita dengan Allah. Yang tersembunyi tak ada siapa tahu. Kita kalau buat amal, kita suka nak beritahu orang. Minta maaf. Ramai kita buat satu benda, kita suka nak beritahu kat orang yang kita ada buat benda tu. Dan syekh ni sebut dalam syair ni, halaka sirrun 'inda Allah bainak anta wa bainallah. Antara kamu dengan Allah ada tak? Amalan tu hanya Allah yang tahu, orang lain tak tahu. Ada. Kita cuba cek kan. Benda yang paling risau, takut-takut semua amalan kita orang lain tahu. Tak ada apa-apa yang kita sembunyikan. Hanya di bawah pengetahuan kita dengan Allah. Kalau tak ada, kita kena buat sesuatu. Halaka sadaqatun takhfa ma ya'lamuha illallah. Ada sedekah-sedekah yang kita buat dekat orang-orang tertentu yang mana tak ada siapa tahu. Kita bagi sedekah tu, melainkan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita cuma nak pemakbulan, penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Zubaidah, dia cuba buat amal, dia buat terusan, mungkin semua orang tahu dia buat terusan tu. Tapi satu amalan yang dia buat ni, yang dia cerita kepada dia punya khadimah dia dalam mimpi tu, khadimah dia dengar dalam mimpi tu. Hak ni baru khadimah dia tahu. Ini yang punya asbab Allah masukkan ke dia engkau dalam syurga. Tentang apa dia? Tengah dengar syair, tengah sedap, tengah menghayati bait-bait syair. Si pelik kadang-kadang sebagian orang kata, ni apa ni syair-syair ni? Ni tak boleh ni, tak ada. Tuan-tuan buka Mustadrak Hakim. Dalam Mustadrak Hakim, satu orang sahabat Nabi, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu, mai jumpa Nabi SAW. Ka'ab bin Zuhair ni satu orang sahabat, masuk Islam lambat sikit. Dulu dia ahli syair kota Mekah. Kalau dia syair saja, buka mulut syair pasal Nabi, orang jadi benci Nabi. Ini kehebatan Ka'ab bin Zuhair. Tajam perkataan dia. Setiap perkataan yang dilontarkan menyebabkan hati-hati orang terpukau, terpaku dan terkesan. Ini Ka'ab bin Zuhair. Sayyidina Umar pernah beritahu, ya Rasulullah, kalau kau izinkan aku habiskan riwayat Ka'ab bin Zuhair. Nabi kata, wahai Umar, jangan. Ternyata Allah Ta'ala bagi hidayah, dia masuk Islam. Tuan-tuan, dia masuk Islam, dia karang syair panjang kat Rasulullah. Nama syair tu Banat Su'ad. Nama syair tu Banat Su'ad. Tuan-tuan boleh cari sampai orang duk baca lagi syair ni.
Banat su'ad tuan-tuan, ada berapa rangkap? Ada 200 rangkap. Tuan-tuan boleh dengar lagu 200 rangkap. Tuan-tuan meninggal tak? Kira dengar 4 rangkap ulang balik, kita kata tak habis-habis lagi 3 kali dah ulang rangkap ni. Tuan-tuan, banat su'ad ada dekat 200 bait di Nabi dekat dalam Masjid Nabawi. Sahabat bersama Rasulullah datang Ka'ab bin Zuhair, "Ya Rasulullah, aku nak baca boleh tak? Syair yang aku tulis untuk engkau." Nabi tak kata, "Ma hadha ish hadha bid'ah." Nabi tak kata, Nabi apa Nabi buat? Nabi ra'i, wahai Ka'ab baca. Ka'ab baca syair ni di depan Nabi SAW. Ka'ab baca syair di depan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Ka'ab baca syair di depan siapa? Di depan para sahabat dalam Masjidin Nabawi, dalam Raudah. Tuan-tuan, 200 rangkap tuan, siapa nak tahan? Sahabat dengar dah start dah mula. Macam biasa kalau kita dengar ceramah. Kalau mula-mula 15 minit, okey kan. Masuk 45 minit, dekat sejam, masuk sejam setengah, pakat tengok jam kan. Hilang khusyuk lah. Sebab apa? Bila nak habis. Tengok bayangkan Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu dengar bacakan syair tu. Nabi SAW tumpukan sepenuh perhatian pada Ka'ab. Walaupun di kalangan sahabat dah lari dah bukan lari bangkit. Dah lari fokus. Sampai pada satu rangkap Nabi tepuk sahabat paha kiri kanan. Dengar. Hadi dengar. Sehingga para sahabat kembalikan fokus mereka pada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Innar rasul nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulun. Sampai pada rangkap ni tuan-tuan, Nabi berdiri, Nabi menghampiri Ka'ab bin Zuhair. Nabi ambil ridha Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Ka'ab, ni hadiah. Ka'ab bin Zuhair pegang je ridha Nabi, tuan, menangis tu. Dia kata, "Ya Rasulullah, sepanjang aku beriman Islam, ya Rasulullah, aku tak tahu nanti aku balik pada Allah apa dia amal yang paling baik aku nak bentang depan Allah. Tapi aku yakin pasti ini Allah terima. Pasti ridha ni Allah terima. Akan aku jadikan kain ridha ni kafan ketika mana aku mati nanti." Tapi tuan-tuan, wafat Sayyidina Ka'ab bin Zuhair setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan kain ridha ni diperturun. Jadi maknanya lepas tak kapan dia dengan kain ridha Nabi SAW. Dan ada Syekh Zuhair, dia sebut dalam kuliah dia, sebab saya duk cakap kalau ridha tu diperturun, pasti ridha tu sekarang ni ada di mana-mana. Jadi hari tu kami turun Turki. Masa nak pergi Albania, daripada Madinah kami transit Jordan, kami turun Turki, kami sampai Albania. Di Turki tuan, kami turun masuk Museum Topkapi. Kod ada dalam museum tu, tak jumpa. Dalam Museum Topkapi banyak barang-barang Rasulullah SAW. Termasuklah serban Nabi Yusuf AS. Termasuklah tongkat Nabi Musa AS. Kita duk tengok tongkat Nabi, kita duk baca sirah, kita duk dengar kisah tongkat Nabi Musa ketuk belah laut. Terbelah 12 laut. Ketuk batu, terbelah batu. Tuan-tuan, tempat batu tu terbelah, kami pi. Masa kita baca riwayat tu, kita duk sangka batu terbelah tu besar macam ni. Ternyata kami sampai dekat lokasi batu terbelah tu. The Split Rock of Horeb. Daripada Madinah menuju ke Al-Bada'. Daripada Al-Bada' nak menuju ke Tabuk. Dalam pertengahan perjalanan, kami off-road 18 km. Naik GMC yang kami sangka 4-wheel drive, rupanya 2-wheel drive. Kita sewa ingatkan 4-wheel, tuan. Terbenam dalam pasir, tuan. Tenggelam, tuan. Kata, la ilaha illallah. Tayar depan tak golek, tuan. Ini 2-wheel drive, ini kan 4-wheel. Minta maaf, tayar belakang, tayar depan yang golek. Allah Akbar, kena dah kita ni. Buang angin, baru jalan balik. Kami sampai The Split Rock of Horeb, tuan-tuan. Batu yang Nabi Musa ketuk, tak terbelah tu, memancarkan 12 mata air. Tuan-tuan, batu tu besar masjid ni. Kami boleh masuk ke celah-celah batu. Kami boleh masuk duduk celah-celah batu.
Batu tu ada betul-betul atas puncak. Tuan-tuan, Allah Ta'ala buat Nabi Musa AS berdiri kat atas bukit tu, ketuk batu tu, terbelah dua. Ayak turun, bekas laluan ayak pun tak ada. Tuan-tuan kalau kajian, buka YouTube, tengok saya dah ambil video. Sebab zaman lah, Alhamdulillah, handphone pakat boleh record video. Dia ada semua hak yang saya pergi jejak sirah. Saya pergi tempat telaga Nabi Musa pun ada. Saya pergi dekat kampung Nabi Shu'aib pun ada. Saya pergi dekat tempat Nabi Musa belah laut yang tak boleh nak masuk sebab projek NEOM 2030 tuan Muhammad bin Salman lah ni 900 bilion USD dihabiskan untuk membangunkan smart city of Saudi Arabia. Lepas ni tuan-tuan bukan pergi umrah saja. Lepas ni tuan-tuan pergi melancong. Lepas ni tuan-tuan akan tengok pakej-pakej pelik-pelik akan keluar. Pakej bukan hanya pakej Mekah Madinah. Lepas ni pakej Mekah Madinah Yanbuk Umlush Waritai Al-Isim Al-Ula. Macam-macam. Tuan-tuan, zaman dah berada di penghujung. Kita dah berada di penghujung. 900 bilion USD tuan boleh beli sebiji Mexico. Lepas guna perhabis duit tu untuk bina smart cities. Tuan-tuan kalau pergi Madinah lah ni, di depan Jannatul Baqi', tuan-tuan keluar Jannatul Baqi', depan belah sana kat highway, dekat jalan raya tu, dulu ada tanah lapang, ada pokok kurma, ada satu rumah sahabat yang mula-mula sekali. Bila Nabi hantar Mus'ab bin Umair hijrah dulu untuk buat dakwah setahun sebelum Nabi hijrah. Itulah rumah pertama, rumah Sayyidina As'ad bin Zirarah radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang ni rumah tu dah tak ada lah. Sebab apa? Ada satu projek dibangunkan di depan Masjid Nabawi. Nama projek tu Ruwa Madinah. Tuan-tuan kalau pergi, tuan-tuan akan tengok projek Ruwa Madinah. Makin pesat pembangunan. Kita sedang tengok macam mana bangunan-bangunan dinaikkan lagi banyak keliling kota Madinah. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau mampu pergi cepat sikit, tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok Lainah Madinah, Lainah Mekah. Hari Maulidur Rasul tahun ni 17 Oktober. Masa tu saya kat Jerman. Lepas WhatsApp saya, Ustaz ada kat Saudi. Benarkah sekarang ini sedang berlangsungnya majlis maulid Nabi dekat Riyadh? Ada perempuan menari pakai purdah atas pentas, ada konsert, ribu-ribu orang berhimpun. Betul ke benda tu ada? Saya kata Alhamdulillah, saya lah ni ada kat Jerman. Benda tu memang jadi dekat Riyadh. Tuan-tuan jangan risau, Riyadh dengan Madinah lebih kurang 1000 km. Jauh. Satu orang sahabat pernah datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, doakan keberkahan untuk bumi Yaman. Nabi angkat, Nabi doa. Dan mereka minta, ya Rasulullah, doakan keberkahan Syam. Nabi angkat tangan, Nabi doa. Dan mereka minta, ya Rasulullah, doakan untuk Najd. Nabi kata, Najd. Berubah muka Nabi SAW. Daripada situ, kata Rasulullah, akan keluarnya tanduk-tanduk syaitan. Mana Najd? Itulah Najd, Riyadh, Jubail, Damam. Di situ dulu tanah Yamamah, berlakunya peperangan Yamamah, Musailamatul Kazzab yang mengaku Nabi palsu. Tuan-tuan, Riyadh dibangunkan. Kota Riyadh dimajukan. Dan jauh daripada bumi Mekah, jauh daripada bumi Madinah. Di tengah-tengah Saudi, menghala ke arah timur Saudi. Hampir ke arah jalan menuju ke Bahrain, Qatar belah sana. Tuan-tuan, ni keadaan yang sedang berlaku. Sebab tu lah ni masa kita ialah untuk betulkan balik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar, taubat dan cari dan usahakan amalan yang paling baik untuk kita bentang di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Sayyidatuna Zubaidah tadi tuan-tuan bila dengar syair, tengah-tengah dengar syair, tiba-tiba azan. Tiba-tiba azan, duk dengar syair, tiba-tiba azan. Dia kata, dah, berhenti. Hak yang baca syair semua berhenti, senyap, semua jawab azan. Sayyidatuna Zubaidah kata, sebab amal tu Allah masuk ke dalam syurga. Sebab amal tu Allah masuk ke dalam syurga. Rupanya itu amalan terbaik dia. Nabi beritahu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kamu kecilkan mana-mana amal, kata Nabi SAW. Hatta kamu bertemu dengan saudara kamu senyum. Takut itu yang paling baik sekali. Kita tak tahu. Nabi SAW berusaha
untuk bawa manusia sepenuhnya pada agama. Sehingga Nabi sanggup orang-orang yang Nabi sayang dikorbankan satu persatu untuk agama. Kita senang dapat agama pada kecil. Kita dapat agama daripada lahir, daripada perut ibu yang dah kenal Allah. Tuan-tuan, kami dekat Albania tak lama, cuma 2 minggu saja program dakwah dekat sana. Tuan-tuan, sampai sana terkejut tuan-tuan. Sampai sana terkejut. Ada live pula ni, Allah risau juga saya nak cakap. Tapi cakap api lah. Sampai sana turun airport dia macam airport lama Kedah tu. Turun kapal terbang, masuk immigration, ambil bag, terus tempat teksi. Senang cerita. Satu soalan pun tak tanya pasal swab test ke, pasal vaksin ke, tak ada satu soalan pun tanya. Sampai kat teksi, dapatlah kawan kami yang tunggu, dia tak dapat ambil kan, dia kata ni location dia, tunjuk dekat driver teksi, saya akan bawa kat location ni. Harga sekian-sekian. Tuan-tuan, dia punya mata wang dekat sana lek, tapi masih guna euro juga. Naik kereta, kami semua turun flight tuan-tuan pakai mask. Naik kereta, driver teksi tu tengok kami 4 orang pakai mask. Dia tanya, hampa sakit lah. Kita kata sakit apa? Kata SOP kami daripada airport tadi ni. Dalam kapal terbang lepas suruh pakai. Turun airport. Dia kata, kami kata kat dia SOP. Dia kata kat sini SOP ni hampa buka. Oh iya ke? Tuan-tuan, dengan senang hati kita buka. Keadaan Albania 2.8 juta penduduk, 70% Islam. Tapi kita duk cari tang mana hak 70% tu. Sebab dalam kami punya 4 orang ni, ustaz-ustaz ni, 3 orang memang kaki kopi. Kaki minum kopi tahap kritikal. Kalau sehari tak kena 2 jet espresso, mereka tak boleh nak tidur. Jadi kami duk kerja cari kedai kopi kan. Masuk kedai kopi halal besar tu tulis. HALLAL, halal. Wah, ni bagus ni. Masuk tuan dekat cashier tu bersusun dekat rak dia arak. Kita kata halal. Tak mana arak ni. Keluar balik tuan. Keluar balik pergi restoran lain pula. Arak lagi tuan. Hari tu jam tuan, tak dapat kopi. Kami duduk dekat masjid, kami sampai kat masjid dia pakai serban. Bila pakai serban ada minta maaf, ada lepas tengok pakai serban kita ni no good, sufi. Kita pun sengak, tak kata apa, sengak qomat subuh pagi tu. Tak ada siapa jadi imam. Kita juga kan jadi imam. Hak sufi ni jadi imam lah kali ni. Rupa-rupanya Allah Ta'ala uji. Di situ memang salafi kuat. Memang keadaan yang sangat wahabi. Semua benda tak boleh. Ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah, ni illa ilaha illallah. Tapi imam dia tolak kita jadi imam. Sebab mereka tengok kita punya bacaan Quran semua, mereka segan nak baca Quran depan kita. Tapi mereka orang baik-baik. Kami duduk dengan mereka, kami beli pizza, jamu mereka. Nak cakap bahasa dia tak erti lah. Mereka tak boleh bahasa Inggeris, mereka tak boleh bahasa Arab, mereka tak boleh bahasa Urdu. Mereka cuma boleh bahasa satu je, Ship. Bahasa Albania, Ship nama bahasa dia. Kita berusaha lah nak belajar bahasa Albania. Sampai orang Albania kata, hampa tak payah belajar bahasa Albania. Bahasa Albania antara bahasa yang tersusah. Sudah. Macam mana kita nak buat dakwah? Nak jumpa orang Albania? Lah kali kami hafal beberapa ayat Albania supaya kita boleh jumpa, pegang tangan, cerita pasal agama daripada orang Albania. Sampailah akhirnya Allah bagi satu orang ulama duduk dengan kita. Kita dapat tangkap orang Albania seorang boleh cakap Arab untuk jadi penterjemah antara kita dengan mereka. Lega. Dapat tangkap seorang yang boleh bahasa Arab. Lega. Tuan-tuan, saya ingatkan Europe ni bahasa Inggeris penting kan. Rupanya Europe ni tuan-tuan boleh bahasa Arab, insya-Allah tuan hidup kat Europe tuan. Dekat Balkan, dekat Jerman, dekat Switzerland, dekat Italy, nak jumpa hak boleh bahasa Inggeris cukup punya payah. Tapi bila kita cakap ada yang boleh cakap Arab. Kedai-kedai Arab, orang Lebanon ramai, orang Baghdad ramai. Mereka berhijrah ke sana. Tuan-tuan, kami duduk dan kami mula belajar.
macam mana nak buat dakwah tanpa faham bahasa. Ya Allah. Rupanya Allah Ta'ala ajak kami, dakwah bukan hanya bercakap, tetapi dakwah hanya dengan bergerak, insya-Allah hidayah Allah akan sebarkan. Tuan-tuan, kami cuba hafal beberapa perkataan yang bila kita sebut daripada syok lah. Kita cuba bagi salam, jumpa orang bagi salam, tak tahu mana Islam tak Islam, tatu pun. Assalamualaikum. Nak jawab tak erti. Siye ni. Boleh berpusing kat kita. Syumimi. Oh, lepas tengok orang Melayu cakap Albania. Kita pegang tangannya, Allahu nakakni wallahu kakni izdojo. Dunia yang este ishkute akhirati este perjitamon. Kuch edon shamia Allah edon eta. Tridit insyaAllah. Lepas dengar, lepas jadi takluk. Dan start ikut kita. Padahal tu je arti pun. Tapi lepas syok, bila kita baca Quran, lepas duduk keliling kita, saya tak boleh lupa satu orang pakcik, nama dia Pakcik Mustafa. Dah tua dah umur dia. Dia mai subuh di masjid yang kami duduk iktikaf tu, setiap hari sejam sebelum subuh dekat masjid dah. Kami tak erti macam nak cakap Albania, dia tak erti macam nak cakap dengan kami. Tapi setiap kali sembahyang subuh, dia akan salam dengan kami, dia akan bagi tahu. Dia boleh sebut thank you. Thank you. Kita pun mia. Nak balas bahasa Albania. Tapi nak tanya tak erti. Kalau guna Google Translate pun, kalau tanya Google Translate tuan-tuan, kalau dia jawab pun kita tak faham. Baik tanya. Kadang-kadang cerdik sikit kan, Google Translate nak tanya, kau push con, nak pi mana kejap lagi? Dia pun jawab, punah. Dah, punah. Tuan-tuan tak baik tanya. Lepas kali kita duduk, kita banyak akhlak, kita banyak bagi makan, kita banyak jamu makan, kita banyak baca Quran. Ya Allah, hari kami nak pergi Jerman pagi tu, tuan-tuan, lepas tolak saya jadi imam. Pagi tu saya, biasalah kita pun subuh, kita baca surah panjang sikit. Pagi tu saya baca rakaat pertama surah Al-Fajr. Selesai pada solat, saya tengok Pakcik Mustafa duduk kat penjuru masjid, duduk teriak. Saya pun tak tahu sebab apa teriak. Saya nak tanya pun, kalau dia balas pun saya tak tahu, saya tak faham. Saya tak tanya, biar pergi dia teriak tu. Kami pergi Jerman. Lepas minggu, kami pergi Switzerland, Italy, Bosnia, Montenegro. Sampai satu negeri yang kami tak tahu negara tu, nama tu macam mana nak sebut. The Republic of SRPKSA. Macam mana nak sebut? Nama negara tu SRPKSA. Akhirnya kami mengkaji dan nama dia ialah Srpska. Nama negara tu The Republic of Srpska. SRPSKA, Srpska. Ada punya nama macam ni. Di Albania, di Bosnia, di Montenegro, bahasa dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis, konsonan lagi banyak daripada vokal. Bahasa Albania kalau sejuk, ftoft. Sejuk bahasa Albania, ftoft. Macam mana eja? P-F-T-H-O-F-T. Ftoft. Tuan-tuan, mampu tuan. Kita elok, kita duduk 3 minggu tu, kita balik tu. Tapi Alhamdulillah, balik daripada Jerman, sampai balik di masjid yang kami duduk iktikaf, kami dapati Allah Ta'ala hantar ada seorang imam. Kami tengok imam tu dia bahasa Arab. Dan imam ni kata, aku dihantar bertugas ke Switzerland, jadi imam kat sebuah masjid kat sana. Kerajaan Islam, keadaan Islam yang sangat teruk belah sana. Keadaan orang-orang Kristian, mana-mana tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan nampak gereja kat Switzerland, dekat Italy, kami pergi kat Venice, kami pergi kat Milan, kami tengok macam mana keadaan orang gereja banyak, tapi orang pergi gereja pun tak ada. Sebab amalan Kristian pun tak apa nak ada sangat. Apalagi Islam, masjid tak ada. Kami sampai kat Geneva, hotel 140 euro tu malam, hotel murah 140 euro tu malam. Kita nak bayar, kita kali dengan 6 duit kita kan. La ilaha illallah, kat 800 malam kita tidur dalam kereta. Tak tergamuk nak bayar. Tidur depan masjid, parking, tidur dalam kereta. Ada kawan yang tidur dekat depan. Tuan-tuan, suhu masa tu 5 darjah Celsius. Bangkit tu sakit tulang belakang. Kita Malaysia yang paling sejuk 16 darjah Celsius dah. Tu aircon paling minimum tu, paling sejuk tu 16 darjah Celsius dah. 5 beku. Tuan, imam tu balik, Alhamdulillah, dia cakap Arab. Tiba-tiba Pakcik Mustafa tu pergi kat dia. Pakcik Mustafa kata,
Boleh tak panggil dia panggil saya Putra. Tu panggil Putra. I want to ask him. Saya datang dekat dia, imam tu tanya, ni pakcik ni nak tanya, hari tu sebelum pergi Jerman, pagi tu solat subuh baca surah apa lepas Fatihah tu? Saya kata surah apa nama? Al-Fajr. Separuh ke semua? Saya kata semua. Lepas tu dia pun beritahu kat pakcik tu. Pakcik tu kata dia dengar surah tu dia menangis. Imam tu tanya pakcik tu, pakcik nangis ni pakcik faham ke? Pakcik tu kata saya tak faham. Imam tu kata tak faham, sebab menangis. Pakcik tu kata saya tak tahu pasal apa. Tapi bila mana ayat tu dibaca, surah tu dibaca, saya dengar surah tu dan saya tak tahu kenapa badan saya rasa menggeletak dan air mata mengalir turun dia. Imam ni pun boleh tahan kat wahab dia. Dia kata apa? Dia kata pakcik lepas ni kalau rasa nak menangis, pakcik teriak pakcik apa? Pakcik gelak. Pakcik gelak ni hilang rasa nak nangis. Allah, saya rasa nak lekuk kepala imam tu kan. Dia cerita, dia translate kat saya apa dia kata kat pakcik tu kan. Dia tergamak translate. Pakcik tu pergi dekat rak Quran, ambil Quran terjemahan Albania, buka surah Al-Fajr, menangis pula sekali lagi. Bayangkan Quran ni baca tak faham pun boleh tersentuh hati, apa lagi kalau faham. Pakcik tu dalam keadaan teriak, saya duduk sembang dengan imam, dia mai duduk dengan kami. Itu dia kata apa? 58 tahun saya dapat agama ni. Seolah-olah hari ni hari pertama saya masuk Islam balik bila dengar dan faham apa saya baca dalam Quran, dalam salat. Tuan-tuan, sebenarnya dengan hanya berjalan, bergerak, berjumpa dengan orang hak tu pun Allah dah sayang dan redha. Cuma kadang-kadang saya sendiri, kita suka duduk dalam rumah. Kita suka tak mau pergi mana-mana untuk cerita pasal agama. Kita mengaji banyak dah, kita faham banyak dah, tapi nak cerita kat orang berat, ustaz takut salah kan. Jumpa orang, apa yang kita yakin daripada kita faham pengajian kita, sampaikan kat orang. Jangan ilmu tu berhenti kat kita, rugi sangat-sangat. Idzam mata bani Adam in qata'a amalahu illa min salas. Anak Adam meninggal, ya terputih amalan melainkan 3. Apa dia yang pertama sekali? Sedekah dia. Jangan pernah berhenti keluarkan duit kita di jalan Allah. Kerana bila kita keluarkan duit ke jalan Allah, sebenarnya macam kita cash deposit duit kita teruskan ke akhirat kan. Yang kita bank in CIMB, Hong Leong, hak ni semua dia masih lagi tersangkut. Yang tak tahu tu kita punya ke belum. Meninggalnya kita faraid, bukan kita punya. Tuan-tuan, yang kedua apa? Al-ilm yang tanfa'u, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Rugi apa kita tahu, kita tak cerita kat orang. Kadang-kadang ilmu tersekat kat depan parking kereta rumah. Kita dengar ilmu, kita mengaji kita sampai depan pintu rumah, kita tinggal depan pintu rumah, kita masuk tengok cerita CSI. Kita masuk buka TV, tengok TV, habis dah cerita masjid tadi. Anak isteri kita duduk kat rumah pun tak tahu apa cerita ni, apa benda yang kita dapat, sentuhan-sentuhan kita dapat kat masjid ni. Rugi sangat tuan. Transfer benda yang kita dapat kepada ahli keluarga kita. Allah firman dalam Al-Quran, qul, katakan, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Tuan-tuan, Nabi pesan, Allah pesan 8 benda. Tuan, 8 benda ni. Yang pertama apa dia? Qul, katakan, sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, isteri-isteri kamu, pasangan-pasangan kamu, ahli keluarga kamu, harta yang kamu takut berkurang, perniagaan yang kamu takut rugi, dan rumah yang kamu suka dan kamu takut sangat nak tinggal, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul serta berjuang di jalan Allah, fatarabbasu. Allah kata apa? Fatarabbasu. Tunggu. Siapa kata tunggu? Allah. Tentu ingat tak masa kecil-kecil saya, mak ayah kita garang tu,
Mak ayah kan. Kalau kita buat salah dengan mak kata tunggu ke kita lari. Tentu kalau ayah kata tunggu, kita tunggu ke kita lari. Saya lari kan. Saya tahu macam mana keadaan keganasan tersebut. Kadang-kadang ligan tuan. Kita lari, mak ligan. Apa hak dia boleh capai, dia capai. Kadang-kadang dapat kipas tuan. Rumah kampung kan. Tingkap terjun tanah terus. Kita lari kan, tak tengok belakang kan. Kalau kita tengok belakang risau kan. The time is very priceless. Masa tu lari kan, mak ligan kita lari kan. Kita terjun tingkap terjun bawah kan. Mak apa nama? Campur kipas kan. Kita terjun kipas terjun kan. Ya Allah. Sikit je kalau 2 saat lambat tadi kipas atas kepala kan. Kita lari kan. Lah kali kita dapat spot yang baik untuk lari pada mak ayah kita masa kecil kan. Mana? Jamban. Lari masuk jamban, selok kot dalam. Dan kita rasa selamat. Kita berada dalam satu keselamatan. Tapi mak mula kira. Aku bilang sampai 5, hang tak buka, hang mampu. La ilaha illallah. Tuan-tuan, makin seram kan. Aku bilang sampai 5, hang tak buka, hang mampu. Kita pun jadi, kita tahu dah, buka mampu, tak buka pun mampu juga kan. It's only about time. Buka mampu, lah tu, tak buka mampu lagi. Kita jadi macam, apa nak buka ke tak buka? Nak buka ke tak buka kan? Lagi 5 kita kira. 1, 2, jiran-jiran keluar habis. Pa, sabar pa. Budak lagi tu, sabar pa. 3, Allah, dia main. 4, nak buka. Kita dah pegang selok ni, tapi masih was-was lagi mulut. Ini nak buka, tak buka. 4,5. Lah, ada setengah. Mak kita sayang kan. Dia nak kita jadi yang paling baik, yang lebih baik kan. Lah kali kita buka, kena belasah lepas tu juga kan. Tapi takat mana sangat kan. Mak kita belasah kita dengan cinta dan kasih sayang. Supaya kita berubah menjadi lebih baik kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, seandainya 8 perkara ni lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan berjuang jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka tunggulah kata Allah sehingga datang keputusan Allah sendiri kat kamu. Ya Allah. Satu sahabat ridwanullah ajma'in, dan mereka ialah orang-orang yang tak mau harta, diri, masa mereka 8 perkara ni jadi penghalang antara mereka dengan Allah, Rasul dan berjuang. Saya nak tutup dengan sebuah kisah. Saya tinggal masa kami nak bergerak ke Madinah, kami duduk di Saudi 3 bulan. Lepas tu kami nak bergerak ke Albania kan. Masa tu duit makin berkurangan. Jadi kita nak cari tiket yang paling murah. Apa yang kita buat? Kita terpaksa lompat 2 negara. Sebab apa? Sebab bila kita lompat transit, kita dapat tiket harga paling murah. Kita transit ke Jordan 11 jam. 11 jam ni masa yang sangat mahal. Sebab Jordan ni bumi yang sangat berkat. Kami minta dekat immigration nak keluar, tak lepas. 3-4 kali naik turun, immigration tak bagi. Dia kata hampa transit dia, tak boleh keluar. Kami kata 11 jam. Kalau 11 jam tak keluar, kering kat dalam airport ni. Kita duduk geram sebab Jordan, tempat yang sangat besar. Jordan ialah tempat yang dikebumikan jasad-jasad para sahabat ridwanullahi ajma'in. Muaz bin Jabal, makam di Jordan. Dirar, makam di Jordan. Siapa dia lagi? Apa nama? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 orang sahabat Mu'tah, makam di Jordan. Tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, makam di Jordan. Kita jadi sahabat-sahabat besar ni kat Jordan ni. Kalau tak turun ziarah makan mereka, berdiri di depan mereka, nak dapatkan rohaniat perjuangan dakwah mereka, ya Allah rugi ya. Kita turun naik, tekan. Sampai saya peganglah tangan orang Jordan immigration tu. Wallahi nahnu min Malaysia, ba'id min hadhihi al-bilad. Kita pada Malaysia, jauh pada negara ni. Ma'akum al-an al-jasadul barakah. Dengan kalian sekarang ni jasad-jasad yang sangat berkat. Bumi kalian berkat kerana para sahabat bersama kalian. Para sahabat berjuang di tempat kalian. Para sahabat syahid dimakamkan di tempat kalian. Ibligh minni salam. Sampaikan daripada saya salam sebab kalian yang tak benar dengan saya keluar. Saya ingatkan lepas tak lepas kau. Kami naik atas, duduklah kami punya dalam jemaah kami 4 orang, ada seorang ni doktor.
di Jeddah. Dia bertugas di hospital Jeddah lama. Laki saya tak tahu, dia turun, dia sembang. Laki kata, Ustaz, clear Ustaz. Polis akan bawa kita keluar. Oh, tu dia hang buat apa? Polis escort kita keluar ni. Polis bawa kita keluar sampai ke tempat sewa kereta. Dah selesai. Polis kata dah hampa pergi, tapi pastikan 5 jam saja sebab takut hampa ketinggalan penerbangan ke Turki. Kita sewa kereta terus bertolak di Mu'tah. Kita berdiri di medan peperangan yang cukup dahsyat yang saya nak kongsi pada tuan-tuan pada malam ni. Inilah kisah cinta yang Nabi SAW korbankan perasaan Nabi semata-mata untuk hidayat sampai pada kita semua. Orang Perlis kena agama, orang Kedah kena agama, orang Malaysia kena agama, orang India dan seluruh dunia kena agama kerana perjuangan. Tuan-tuan, ada apa dengan Mu'tah? Kami terus pergi dekat Universiti Mu'tah. Dekat kawasan tu ada 3 kubur manusia yang Nabi cukup sayang, yang begitu rapat dengan Nabi. Yang pertama ada makam Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, buka Quran. Quran ada 114 surah, ada 6236 ayat, 30 juzuk. Tuan-tuan cuba buka dan baca. Tuan-tuan dah khatam berapa puluh kali dalam hidup. Tuan-tuan perasan tak ada nama sahabat ke tak ada dalam Quran? Ada nama sahabat. Nama Abu Bakar? Bukan. Padahal Abu Bakar tu apa dengan Nabi? Nama siapa? Nama Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah. Zaid ni bukannya hamba. Zaid ni anak merdeka. Dia ditangkap masa kecil, dijual dekat pasar Ukas. Dibeli oleh seorang lelaki Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Mungkin nama Hakim bin Hizam kita tak apa cam, tapi nama Khuwailid cam. Khuwailid semua cam. Nama siapa? Bapa ibunda kita Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Dia ni anak menakan Sayyidatuna Khadijah. Dia beli di pasar Ukas, bawa balik ke Mekah dan berkhidmat dengan dia, dan kemudian dia hadiahkan kepada mak menakannya. Kerana Sayyidatuna Khadijah mak saudara. Mulai hari itu Sayyidina Zaid bin Harithah berkhidmat dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membesarkan Zaid bin Harithah macam anak Nabi. Mak bapak Zaid duk cari Zaid, rindukan Zaid kerana tu anak mereka. Akhirnya dapat tahu anak mereka Zaid berada di kota Mekah. Mereka main ke Mekah, mereka jumpa dengan Sayyidatuna Khadijah, mereka jumpa dengan Rasulullah. Peristiwa ini berlaku sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Mereka kata apa? Mereka kata, wahai Muhammad, ni anak kami ni. Kamu letaklah harga berapa pun, kami akan bayar untuk beli anak kami daripada kamu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, apa kata? Kita serahkan perkara ni kepada Zaid untuk dia sendiri buat pilihan, sama ada terus duduk dengan kami ataupun ikut kalian balik. Kita kalau lama tak jumpa mak ayah kita, kena jual jadi hamba pula. Kita kalau mak ayah kita main nak beli kita nak ikut balik ke, kita nak terus jadi hamba? Memang kita nak balik lah. Tapi ini Zaid bin Harithah kerana dia duduk dengan lelaki yang sangat mulia, yang begitu terkesan di dalam jiwa dia kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid pun tak tahu akan berlaku 10 tahun nanti, 20 tahun nanti, 30 tahun nanti, masa depan. Dia tak tahu apa cerita. Tetapi kecintaan dia kepada Nabi dah terbentuk semenjak dia berada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terlampau sayangkan Nabi sehingga akhirnya dia kata dekat bapak dia, aku nak tinggal kat sini. Kan berdiri bapak dia Harithah. Berdiri bapak dia kata, wahai Zaid, kecelakaan untuk engkau. Daripada jauh kami mai. Kami rindukan kau. Kami nak dapat dengan kau. Kami nak bawa kau balik. Kau pilih nak jadi hamba. Zaid kata, sesungguhnya hatiku terikat dengan cinta terhadap lelaki ini. Tuan-tuan, Nabi terus pegang tangan Sayyidina Zaid, bawa pergi depan Mekah, depan Kaabah, berdiri depan Kaabah. Nabi angkat tangan Zaid, Nabi kata, mulai hari ni anak aku ni, Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Mulai hari itu, mereka telah memanggil Zaid bin Muhammad. Sebelum turun ayat surah Al-Ahzab ayat kelima yang mengharamkan daripada berbinkan dengan bapa angkat. Lama tuan-tuan digelar Zaid bin Muhammad sehingga turun ayat surah Al-Ahzab. Baru lepas panggil dia Zaid bin Harithah. Nabi sayangkan dia. Dia sayangkan Nabi. Sehingga Nabi SAW berkata, dia ni sebahagian daripada aku. Handsome Zaid ni. Orang yang Nabi cintai.
Nabi pergi hijrah ke Madinah. Akhirnya dia pun hijrah ke Madinah, duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada satu orang yang begitu rapat dengan Nabi. Nabi ada satu orang babysitter yang daripada kecil belah Nabi. Dia tengok Nabi lahir dan dia tengok Nabi wafat. Seluruh hayat Nabi daripada A to Z dia tahu semua. Siapa dia? Sayyidatuna Barakah radhiyallahu anha. Bila saya sebut Sayyidatuna Barakah, mungkin semua macam tak berapa nak cam. Nama kunyah dia siapa dia? Sayyidatuna Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Bila sebut Ummu Aiman baru semua, oh, Ummu Aiman, nama dia Barakah. Beza umur dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian riwayat kata 13 tahun. Sebahagian riwayat kata 11 tahun. Ni beza umur. Sepanjang kami dekat Saudi hari itu 3 bulan, tuan-tuan, 3 kali saya ziarah makam Sayyidatuna Aminah. Tuan-tuan kalau mampu pergi Saudi dapat ziarah, pergilah ziarah makam Sayyidatuna Aminah. Di Abwa, daripada main road, daripada jalan daripada Mekah ke Madinah, biasanya pakai highway. Di tengah-tengah tak lalu, tuan. Abwa. Kalau tuan-tuan nak lalu, tuan-tuan hembus sikit kat telinga driver. Hembus sikit, lepas tu boh benda dalam poket dia. Dia tengok, dia jalan. InsyaAllah boleh. Bukan rasuah, tuan-tuan. Ini kerja lebih. Sebab jalan tu jauh. Biasa jalan dekat, potong. Tapi kita nak suruh jalan jauh, bayarlah sikit. Sebab jalan nak pergi ke Abwa, ke Madinah, lalu Badar, jauh, tuan, lengkong. Lalu kot laut. Kami hari tu sebab sewa JMC, jadi boleh bila-bila nak pergi ziarah pun boleh. Tuan-tuan, peristiwa di Abwa apa yang berlaku, Sayyidatuna Barakah radhiyallahu taala anha melihat sendiri macam mana Nabi menangis peluk makam mak dia. Ketika ibu Nabi SAW wafat di Abwa, dikebumikan di Abwa, Nabi SAW menangis, Nabi peluk, Nabi kata, mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni, tapi mak pergi dan tinggalkan saya. Nabi menangis peluk kubur Sayyidatuna Aminah. Nabi mangkit, Nabi pergi pada Sayyidatuna Barakah. Nabi peluk Sayyidatuna Barakah. Nabi kata, ya Barakah, anti ummi ba'da ummi. Wahai Barakah, sekarang ni engkau mak aku lepas mak aku. Lepas pada hari itu, Barakah tak pernah berpisah daripada Rasulullah SAW. Ummu Aiman ada di mana Nabi ada. Dan bila satu hari Nabi bagi tahu dekat para sahabat, siapa yang nak kahwin dengan wanita daripada wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni badan agak besar, kulit dia hitam. Tuan-tuan, sahabat semua diam. Melainkan seorang yang bangun dan kata, saya ya Rasulullah. Siapa dia? Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah kata, saya nak sedia nak kahwin dengan Ummu Aiman. Tuan, beza umur jauh. Tetapi kerana Nabi bagi tahu nak kahwin dengan wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman, inilah iman para sahabat. Maka tengok dunia hati, maka sayupkan negeri akhirat. Berkahwin Zaid dengan Ummu Aiman, dapat anak nama Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah ikut mak ke ikut bapak? Muka dia ikut mak kan. Kulit hitam, rambut kerinting. Sehingga sebahagian orang kata, ini anak daripada bapak lain ni. Tapi kalau ahli silsilah, ahli yang tahu tentang silsilah, satu hari Sayyidina Zaid dengan Usamah tidur dalam satu selimut, kaki terjojoi keluar dua orang. Satu kaki hitam, satu kaki putih. Tuan-tuan, mereka kata ni, kaki ni saling memiliki antara satu sama lain. Hak ni anak ni pak. Nabi sayang pada Usamah bin Zaid sehingga Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar pernah kata ke anak dia, Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, sesungguhnya aku lebih mencintai Usamah bin Zaid lebih pada engkau. Terkejut anak dia. Kata, ya, wahai ayah, kau lagi sayang Usamah bin Zaid lebih pada aku? Ya, kerana Usamah lebih dicintai oleh Nabi lebih daripada engkau. Kerana tu aku lebih mencintai Usamah lebih pada engkau. Ini Sayyidina Umar. Apa yang Nabi sayang lebih dicintai dia daripada apa yang dia sendiri sayang. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi SAW walaupun sayang dengan Sayyidina Zaid, walaupun rapat hubungan dengan Sayyidina Zaid daripada kecil sampai besar, hujung tahun ke-7 Hijrah, berlaku satu peperangan, berlaku satu perkara. Salah seorang kedutaan Islam yang dihantar ke Rom telah dibunuh, Harith bin Umair dibunuh. Utusan tidak boleh dibunuh. Ini peraturan dunia zaman itu. Tetapi orang-orang Rom lampau, dia bunuh utusan Nabi SAW. Yang diketuai oleh siapa? Nabi sendiri lantik ketua dia. Tuan-tuan,
23 tahun Nabi buat dakwah. Tuan-tuan, kalau mampu ingat, kata mampu ingat, kalau mampu tulis. 23 tahun Nabi buat dakwah, tuan-tuan. Berlaku 47 ghazwah, 27 sariyah. Apa dia ghazwah, apa dia sariyah? Ghazwah ialah peperangan yang Nabi bentuk tentera, Nabi sendiri ikut dan jadi ketua. Ini ghazwah. Sariyah, Nabi bentuk sahabat untuk keluar berperang. Nabi SAW sendiri tak ikut berperang, Nabi lantik sahabat jadi ketua. Tuan-tuan, ada 47 ghazwah, ada 27 sariyah. Ini total. Ketika zaman Nabi SAW, lebih kurang 74 peperangan berlaku. Yang kita biasa duk tahu, Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Tabuk. Ini biasa kita tahu. Ini perang besar. Selain berperang-perang tu, dia ada sariyah dan ghazwah. Tuan-tuan, dalam peperangan Mu'tah, Nabi tak ikut. Tetapi peperangan Mu'tah dia bukan sariyah. Inilah ghazwah. Satu-satunya ghazwah yang Nabi SAW tak ikut. Mu'tah. Sebab apa dia ghazwah? Nabi himpun 3,000 sahabat. Nabi kata, aku lantik Zaid bin Harithah jadi amir, jadi ketua. Kalau Zaid syahid, Ja'far jadi ketua. Kalau Ja'far syahid, Abdullah Rawahah jadi ketua. Kalau Abdullah syahid, Khalid Al-Walid jadi ketua. Tuan-tuan, minta maaf. Nabi tak kata lantik Khalid. Nabi kata lantik siapa yang kalian suka untuk jadi ketua. Nabi tak point Khalid. Walaupun Nabi tahu kehebatan, kepandaian, kebijaksanaan Khalid. Perang Uhud, 70 orang sahabat syahid kerana Khalid. Nabi tak mau angkat Khalid jadi ketua awal-awal. Sebab Khalid baru masuk Islam. Nabi angkat 3 orang sahabat besar yang Nabi SAW sayang rapat dengan Nabi. Yang pertama Zaid bin Harithah. Nabi kata kalau dia syahid, lantik Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far syahid, lantik Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah syahid, kalian lantik siapa kalian suka. Tuan-tuan, tiga-tiga ni yakin. Tiga-tiga ni yakin kami confirm syahid. Sebab apa? Inilah sabdaan Nabi. Dan inilah yang berlaku pada yang terdahulu, umat-umat terdahulu. Kalau Nabi dia kata macam tu mesti jadi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Zaid tahu ni, dia pergi untuk syahid. Dia akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Tetapi kerana inilah agama, kerana 8 perkara yang dia cuba untuk tekan daripada hati dia untuk memenuhi 3 perkara ni, Allah, Rasul dan jihad, dia keluar, dia pergi. Yang kedua siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia? Sepupu Nabi SAW. Dia sepupu Nabi. Bini dia nama Asma binti Umais. Mak Asma binti Umais nama Hind binti Auf. Hind binti Auf ada suami yang lain sebelum ni nama dia Harith. Harith ada anak Maimunah. Maimunah kahwin dengan Rasulullah SAW. Sebelum tu dia ada suami nama dia Khuzaimah. Khuzaimah ada anak nama dia Zainab. Zainab pun pernah berkahwin dengan Nabi SAW. Maknanya Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib ni hubungan dia pun rapat dengan Nabi. Sepupu Nabi, abang Sayyidina Ali. Yang ketiga siapa dia? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun sama. Dia orang yang sentiasa membenarkan Nabi. Dia pakar syair juga. Kalau Nabi nampak macam sedih, dia akan datang, dia akan baca syair puji Nabi SAW. Dia akan datang syair tenangkan hati Nabi. Ini Abdullah bin Rawahah. Ketika Nabi beli unta pada satu orang Yahudi tadi dah sedia nak bayar unta, nak jual unta tu. Nabi kata aku nak balik rumah ambil duit. Tuan-tuan, datang satu orang pada Yahudi kata aku nak beli unta lebih pada harga aku jual pada Muhammad. Yahudi tadi terus ubah fikiran, jual dekat orang tadi. Padahal Nabi dah beli. Cuma Nabi belum bayar lagi. Nabi datang bawa duit, Nabi kata wahai fulan, mana unta tu? Yahudi kata aku dah jual. Rasulullah kata, kamu kan dah setuju nak jual pada aku, cuma aku nak bayar. Apa buktinya? Mana saksi kamu? Tak ada saksi. Daripada jauh mai Abdullah Rawah. Daripada jauh mai. Ya Rasulullah, aku saksi ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Abdullah, macam mana pula kau nak jadi saksi ni? Engkau tak ada pun masa aku jual, aku beli unta ni. Macam mana kau nak jadi saksi? Tuan-tuan, Abdullah kata, ya Rasulullah, Tuhan cerita kepada kami syurga, kami yakin. Tuhan cerita pada kami neraka, kami yakin. Tuhan cerita pada kami akhirat, kami tak nampak, kami yakin. Kami yakin dan percaya benda yang lebih besar. Takkan Tuhan beli unta ni kami tak percaya. Ini Abdullah Rawahah dengan Rasulullah. Nabi sayang. 3,000 ni keluar pagi Jumaat.
Dan Abdullah Rawah tahu inilah peperangan yang terakhir dia, inilah kali terakhir dia akan jumpa Rasulullah. Apa yang dia buat? Dia buat keputusan untuk keluar lepas sembahyang Jumaat, sebab dia tak ingin nak dengar khutbah Jumaat terakhir Rasulullah. Dia tak ingin nak solat Jumaat terakhir dengan Rasulullah. Dia kata tak apa, kuda aku boleh ligan lepas. Tuan-tuan bayangkan, solat Jumaat tu Nabi baca khutbah, Nabi berkhutbah, Nabi tengok-tengok ada siapa? Abdullah bin Rawah. Habis sembahyang Jumaat, Nabi jumpa, kata, wahai Abdullah, awak hang tak pergi lagi ni? Kawan-kawan hang semua pergi dah. Abdullah kata, ya Rasulullah, aku ada kuda laju, aku boleh ligan lepas jangan risau ya Rasulullah. Cuma aku tahu ini khutbah kau yang terakhir yang akan aku dengar. Aku tahu ini solat Jumaat terakhir aku bersama dengan kau. Ya Rasulullah, aku berada di sini, aku tahan diri aku kerana aku terlampau rindu dan sayang dengan kau ya Rasulullah. Aku akan pergi, aku akan kerja dengan kau ya Rasulullah. Jangan kamu khawatir. Tuan-tuan, apa Nabi kata? Nabi sayang Abdullah. Nabi pun kalau boleh nak duduk dengan sahabat. Tapi ini harga Islam yang sampai kat kita semua. Ini harga Islam yang sahabat dah bayar dengan darah mereka. Ini harga Islam yang para sahabat tekan jantung dan hati mereka. Yang penting kita semua dapat beriman mengucap Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Dan kita dapat selesa beribadat tanpa siapa kacau kita. Tuan-tuan bayangkan Abdullah Rawah, Nabi kata, wahai Abdullah, engkau bukan lambat sehari. Engkau bukan lambat separuh hari ni. Kan daripada pagi sahabat tolak, dia tengah hari pas Jumaat baru keluar. Engkau bukan lambat setengah hari, kata Nabi. Wahai Abdullah, engkau dah lambat daripada seluruh sahabat engkau selama 500 tahun. Tuan-tuan, kenapa 500 tahun? Allah sebut dalam Al-Quran, Al-fasanati mimma ta'udun. Satu hari pengiraan kita berapa? 1000 tahun. Sehari 1000 tahun. Kalau separuh hari 500 tahun. Nabi sebut hakikat pada para sahabat. Zahir yang kamu nampak bukan hakikat. Zahir itu cumalah perkara bayangan dunia. Hakikat dia apa dia? Kamu bukan lambat setengah hari, tapi kamu dah lambat 500 tahun. Tuan-tuan, tiga sahabat ni, Nabi beritahu syahid kan? Tiga syahid. Dekat mana? Dekat Mu'tah. Saya pergi ziarah tiga sahabat ni. Berdiri dekat makam mereka. Berdiri di makam mereka yang cukup dah mengalirkan air mata. Ja'far bin Abi Talib tu masa perang Mu'tah, tangan kanan, tangan kiri terpotong. Dipotong daripada belakang sehingga panji Islam jatuh disambut oleh para sahabat yang lain. Ja'far kehilangan dua-dua tangan dia. Sehingga Nabi menggelarkan dia Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang memiliki sayap. Dalam syurga nanti kita semua tak ada sayap tentang kecuali Ja'far seorang. Tangan dia dibagi untuk agama. Allah ganti tangan dia dengan sayap dalam syurga. Ini Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib, sepupunya Nabi SAW. Tuan-tuan, agama ni mereka telah bayar dengan darah mereka. Kita berdiri, kami berdiri depan makam Abdullah, tuan, menangis, tuan. Tak tahu, tuan. Tengok badan kita apa parut untuk agama yang ada. Apa parut yang ada untuk agama yang kita bentang depan Allah. Kata, ya Allah, ni masa aku buat dakwah kat sini ni, tuan-tuan, tak ada masalah sekali, tak ada nak bentang apa. Ka'ab bin Zuhair, saya cerita mula-mula tadi, boleh bawa ke rida, Nabi beritahu, Nabi bagi hadiah ni. Kita apa yang ada? Sebab tu hari ni paling kurang apa yang kita dengar, kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Kita risaukan kawan-kawan kita. Kita duduk kedai kopi, kita sembang balik apa yang kita dengar daripada pengajian-pengajian kita. Supaya apa? Suasana negeri kita, suasana negara kita. Cakap kita bukan cakap benda-benda tak faedah. Cakap duk sembang ni cerita agama, ini cerita sirah, ini cerita tauhid, ini cerita akidah, ini cerita fiqh. Allahu Akbar. Keadaan suasana agama macam zaman Nabi. Semalam 2 hari lepas saya diundang ke satu majlis tahnik dekat satu rumah, kan, rumah besar, kawan kami juga. Sepatut ikut dalam satu majlis, sepatut ikut kami sekali dalam kami punya program ziarah dakwah ni. Tapi kerana dia ada urusan lain, dia terbang dulu dan dia balik awal. Dia buat majlis tahnik. Cucu dia lahir. Kami pergi. Saya sampai lewat sikit sebab saya ada kuliah kat Ceras. Saya sampai. Dekat depan tu ramai kawan-kawan yang dah makan lah. Kat depan tu kawan-kawan makan. Talam semua. Tiba-tiba saya sampai, saya ingat nak duduk dah depan ni. Dia kata, Ustaz Syed, terus masuk bilik belakang. Ustaz, terus masuk bilik belakang. Saya kata, tak mau. Saya duduk depan ni. Lepas tarik bilik belakang tu semua ulama'. Saya dah segan. Kata, ya Allah, dah lambat kan. Duduk ulama' lepas. Duduk kan. Tak ada benda lepas bincang. Lepas bincang tentang masalah hadis. Saya kata, Masya Allah, kata mereka ni. Bincang pasal kitab, bincang pasal terjemahan kitab, bincang pasal macam mana nak bangunkan, macam mana nak tasahkan. Ya Allah, kita duduk dengan mereka. Iman meningkat, ilmu bertambah. Kan? Kita kena jadi salah seorang penggerak yang macam ni. Semoga Allah Ta'ala pilih kita, tuan-tuan. Semoga saya sedang yang bercakap ni, saya amal apa yang saya cakap. Saya sempurnakan apa yang sepatutnya. Seperti mana para sahabat Ridwanullahi ajma'in. Tuan-tuan, Masya Allah. Panjang lagi nak cerita ni, tuan-tuan.
Kisah Mu'tah ni ada banyak lagi tuan. Khalid Al-Walid yang ikut perang ni, insya-Allah saya akan sambung kisah ni nanti esok pada kuliah esok. Dekat mana esok? Ha? Solat duha esok dekat Matin, lepas tu malam dekat Sentua, insya-Allah. Saya akan sambung lagi tuan-tuan. Nak ulang balik siapa yang tak main malam ni, depa kena tengok YouTube. Jadi esok kita sambungan pergi pada kisah peperangan para sahabat ridwanullahi ajma'in, bagaimana mereka telah bayar Islam dengan darah mereka sehingga hari ini kita mengenal agama. Kalau kita faham kehidupan mereka tuan-tuan, insya-Allah kita angkat takbir, kita akan rasa betapa mahalnya Islam ni, betapa mereka sanggup mati dan tinggal keluarga mereka untuk agama. Banyak tuan-tuan kami pergi Turki, lain pula cerita dia, geram kan, dekat nak berkelahi kat Turki tu sebab nak cari kubur Sultan Muhammad Al-Fatih. Lepas kita tak tahu mana. Orang Turki kita tak tahu kat mana kubur Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita terkejut. Innalillah. Hampa duduk mana ni? Hampa duduk Turki. Hampa orang Turki. Macam mana? Kita tak apa. Muhammad Al-Fatih. Lepas macam tak ambil tahu kan. Kalau kita pergi Madinah, makam Rasulullah SAW. Itu dia tuan rumah. Kalau kita pergi dekat Istanbul, tuan rumah dia siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa pula? Sebab Nabi bagi tahu hadis kepada para sahabat ketika di Khandaq, sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera akan menakluki Konstantinia. Siapa dia orang yang dimaksudkan? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab tu Abu Ayyub Al-Ansari sanggup 1000 kilometer ikut dalam jemaah tentera ketika zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebab apa? Nak dengar kaki tentera Muhammad Al-Fatih ni masuk menakluki Konstantinopel. Tuan-tuan, panjang kisah dia. Semoga Allah SWT terima. Mungkin cukup sekarang ni, insya-Allah dekat kita bersama malam ni, insya-Allah. Dan kita sambung nanti kalau tuan-tuan ada kelapangan, kita bersama-sama dalam siri-siri kuliah. Seronok tuan-tuan dapat bersama tuan-tuan. Masya-Allah, bumi Perlis ni lama dah tak main, 3 tahun lepas, 2 tahun lepas. 3 tahun dah. Insya-Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus majukan bumi Perlis ni jadi asbab dakwah tersebar seluruh dunia, iman dibangunkan, amal disempurnakan, insya-Allah, dan mati kita dihimpunkan bersama Nabi SAW di akhirat, insya-Allah. Kita tutup dengan doa, insya-Allah tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak baik daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya, minta ampun daripada Allah, minta maaf daripada tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami tak ada zaman mereka. Ya Allah, kami mencintai mereka. Kami mengikuti sirah perjuangan mereka. Ya Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat anda kami dan umat ni. Ya Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba. Ya Allah, kami sedang hidup di hujung-hujung keadaan dunia yang sedang Kau akan kiamatkan nanti. Ya Allah, dengan fitnah yang besar-besar Kau sedang bentang di depan kami. Ya Allah, Kau selamatkanlah kami dari segala kejahatan fitnah ni. Kau masukkanlah kami dalam keredaan Kau. Ya Allah, Kau selamatkanlah kami daripada segala perbuatan-perbuatan yang salah yang menjadi asbab kami tergelincir di tebing-tebing api neraka Kau di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, redha dengan kami, terima amal kami. Ya Allah, ya Allah, kami tak pandai nak doa apa Nabi SAW minta untuk umat ni, hidayat tu kami minta. Ya Allah, apa Nabi SAW minta jauh daripada umat ni, bala bencana, wabak penyakit Kau angkat jauh-jauhkan daripada kami. Ya Allah, kami rindukan masjid-masjid kami yang macam dulu. Ya Allah, kami rindukan salat yang macam dulu. Ya Allah, kami rindukan keadaan-keadaan yang macam dulu. Ya Allah, ya Allah, Kau hadirkanlah kemenangan kepada kami di dalam ujian. Kau hadirkan kepada kami dengan kesabaran, dengan keredaan. Wahai Allah, kami tak pandai. Ya Allah, tolong terima kami. Di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada ahli keluarga kami, sahabat anda kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada diuji dengan masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin.